Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada malam ini yang baru sekejap tadi memberikan ucapan haluan yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Pejauratan Batu Rakit Terengganu, para imam, para bilal, hadirin hadirat tetamu Allah semua. Kita ucapkan syukur kepada Allah sekali lagi kita diizinkan Allah malam ini berada di dalam rumah Allah di Kampung Pejauratan Batu Rakit Terengganu dalam sesi majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita buat ini dikira amal soleh yang akan ditulis dalam buku amal yang kita, insya-Allah memberi kebaikan bagi hidup kita di dunia, dan kita harapkan sangat menjadi harta yang berguna untuk kita bawa ketika beramai-ramai bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi untuk ceramah jemputan ini saya akan tazkirah dulu lebih kurang setengah jam atau lebih sedikit, dan masa selebihnya untuk menjawab soalan. Saya dimaklumkan ada lebih kurang 40 soalan dah atas meja ni. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala lamma wudi'at Ummu Kalsum bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qabri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra bismillah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah atau kama qala rawahu Ahmad wal Hakim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, kata Abu Umamah ketika diletakkan jenazah puteri Rasulullah SAW yang bernama Ummu Kalsum, Nabi SAW berkata, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kemudian Nabi berkata, bismillah, yakni dengan nama Allah, wa fi sabilillah, dan pada jalan Allah, wa ala millati Rasulillah, dan atas jalan Rasulullah. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab beliau Al-Musnad dan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Jadi sekurang-kurangnya, kalau tak banyak sedikit, kita harap Allah beri kesempatan kepada kita ambil kepahaman dan faedah daripada hadis yang dibacakan tadi. Rasulullah SAW, salah seorang puteri anak perempuannya Ummu Kalsum. Budak-budak tadika pasti kita duk nasyidkan Ummu Kalsum, puteri Rasulullah SAW, meninggal dunia. Tengok, anak Rasulullah pun mati, Nabi pun mati. Yang tidak mati Allah. Allah ni hayyun la yamut, yang hidup. Sifat dia itu yang hidup, hayyun, yang hidup, yang tidak menerima mati. La yamutu, tidak akan mati. Antum satamutu, kamu akan mati, Nabi kata. Kita ni dua kali mati, dua kali hidup. Ingat dua kali mati, dua kali hidup. Orang kafir dia tak tahu benda lagu ni. Lepas tu untungnya jadi orang beriman. Dulu kita mati, tak ada. Dadaknya dulu kita, walaupun sebelum itu kita tak hidup, tapi ketiadaan kita sebelum itu dia anggap sebagai orang yang mati. Mati ni al-adamu, mana tak ada. Tak ada dah Tok Kiamba. Benda mana tak ada tu. Pagi-pagi ditulis dalam Facebook, kita baca, tak ada dah Tok Kiamba. Ambil di Buniang ke mana? Tak ada tu. Mati. Mati dia orang panggil tak ada. Faham lagi? Jadi dulu kita mati. Sekarang hidup. Lepas ni mati pula. Lepas mati dua kali mati, dua kali hidup. Itulah kita. Tak ada 5, tak ada 3. 2 kali mati, 2 kali hidup.
Sama orang kafir ke apa-apa semua. Dulu kita tak ada mati. Nah, cuma berteruahnya kita ni bila dihidupkan oleh Allah daripada tak ada. Kalau kita ngaji Usuluddin, dia panggil nikmatul ijad. Nikmat Allah mengada minal adam ilal wujud, dari tak ada kepada ada. Nah, kena bersyukur. Bukan saja kita ada, orang kafir ada tak? Orang kafir ada? Ada. Orang Yahudi ada, orang Inggeris ada, orang Jerman ada, orang Jepun ada, Korea kita, Melayu pun ada. Tapi kena lebih lagi kita bersyukur. Bukan saja Allah mengada, kita Muslim. Tak, kita Islam. Sedangkan Allah jadikan orang lain Yahudi, Buddha, Hindu, Tiongkok, Hari Krishna, macam-macam ajaran, etis dan sebagainya. Kita Islam. Betul tak? Kok mana mari Islam kita tu? Nikmat yang Allah kurniakan. Batu panggil iman dan Islam min jalailil ni'am. Nikmat, kalau orang tanya nikmat benda besar kali, dua nikmat, iman dan Islam. Kita orang tanya nikmat benda tak ni? Jimak, bahan jimak selalu. Saya gumang. Nampak? Tak ada kerja lain. Memang sedap lah, tapi nak kabah jawapan hak tepat. Nikmat yang paling besar Allah beri ke kita bukan jimak, iaitu iman dan Islam. Cuba kita bayangkan kita sekarang Yahudi. Cuba bayang. Tak berat kita. Cuba bayang kalau kita sekarang etis. Ni sembah berhala dan sebagainya. Itu nikmat. Orang kafir dulu tak ada, Allah adakan dia. Bila ada, dia derhaka pada Allah. Ni ramai orang yang bernama Islam derhaka pada Allah. Nama Islam tapi dah lawan Allah. Kita kata haram, tak? Dia kata tunggang agama. Nampak? Kita kata tak boleh ni, haram ni, perkara maksiat. Dia kata bajet syurga. Macam-macam dia kata, tak? Peduli apa kata, tak kata. Tapah masa kita kena kata. Kafir kena kata kafir, syirik kena kata syirik, sesak kena kata sesak. Jangan diam. Faham? Jangan gegih dengan ancaman orang-orang fasik dan orang-orang munafik, terlebih lagi kufar, musuh-musuh Allah. Faham? Dia kata kita terlebih syurga ke terlebih apa, tak ada peduli. Membuat perkara kafir, aku kata kafir. Membuat perkara munafik, aku jawab munafik. Faham? Jangan mundur sikit pun. Orang kafir dulu tak ada. Musuh-musuh Allah dulu tak ada. Allah mengadakan hidup. Ada jadi orang Holland, ada orang jadi orang Belgium, ada jadi orang Italy, ada jadi orang Afrika, ada jadi orang Meksiko. Tapi kafir kepada Allah. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum. Macam mana kamu derhaka lawan Allah sedangkan kamu dulu mati, tidak hidup. Sekarang Allah hidupkan kamu. Jadi hidup kita ni, bila kita sudah hidup, kita akan bertemu dengan mati. Apa makna mati? Mati benda makna ketiadaan hidup. Adamul hayah liman kana hayya. Itu makna mati. Ketiadaan hidup bagi orang yang sebelumnya itu hidup. Nampak? Kalau budak-budak lu zaman ngaji lu, dia kena mengaji semua. Lughah istilah. Apa benda makna pada segi bahasa, apa benda makna pada istilah pengajian kita. Apa makna mati? Mati itu ialah sudah ketiadaan hidup bagi yang sebelumnya itu hidup. Batu mati tidak akan berjumpa dengan mati, hidup berjumpa dengan mati. Tapi mati akan berjumpa dengan hidup. Kita yang hidup akan mati, yang mati akan hidup. Betul tak? Orang yang mati dah takkan akan mati sekali lagi. Mereka akan hidup. Betul kata inna lillah wa inna ilaihi. Ilaihi itu hidup. Kita milik Allah dan sesungguhnya kita ilaihi raji'un. Akan kembali kepada Allah dalam keadaan hidup ke mati? Hidup semula. Waktu kalau kita nak minta maaf dengan orang, kalau syarat dia mesti dia hidup. Dia mati dah, tak boleh minta maaf. Kita buat jahat ke orang, kita ropok katok dia apa semua, mati. Kita boleh minta maaf? Tak boleh, dia mati dah. Syarat sah nak minta maaf, mangsa mesti hidup. Pesalah dah syarat hidup, pesalah mati tak apa, mangsa maaf kan boleh.
Orang yang jahat mati dah. Orang yang dibuat zalim hidup lagi. Dia maafkan mayat. Boleh? Yang tak boleh, kita orang hidup minta maaf dengan mayat. Tak boleh. Faham lagi? Jadi lagu mana? Kena tunggu dia hidup. Bukan tunggu kubur. Tunggu dia akhirat. Nanti dia hidup lagi, baru Allah panggil untuk dibicarakan. Faham lagi? Ambil-ambil pitih orang. Nampak? Kena minta halang ke tuang dia. Ambil-ambil barang-barang orang. Bahan papang rumah orang. Bahan anak ayam orang 2 ekor balik rumah. Bahan roya jambu orang. Betul tak? Kalau hak dengan Allah mudah. Kalau takat ngisap mudah Tuhan apa? Kalau ngisap pakai luar pendek, puang pakai punggung puing, itu dosa dengan Allah. Minta apa? Allah maaf lalu. Tapi kalau ada orang, dah maaf. Kena cari tuang, pulang balik. Dah kalau tuang mati dah, hari bila mati dah. Sedekah. Sedekah pun dah lepas cerita. Harap-harap Allah jadikan ampunannya halal di akhirat. Jadi, matilah puteri Rasulullah Ummu Kalsum. Kita boleh jumpa belaka anak Rasulullah, para Nabi dan sebagainya di akhirat nanti. Orang beriman bukan saja di syurga, di alam barzah saling ziarah. Di alam barzah saling ziarah. Tengok kitab Fathul Bari, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Faham? Baca dalam. Tengok kitab Syarah Sunnah Al-Imam Al-Baghawi. Tengok fatwa Syekh Atiyah Saqar, Rais Lajnah Fatwa Universiti Al-Azhar. Orang beriman di alam barzah, alam roh, saling ziarah. Lagu mana ziarah? Wallahu a'lam. Kata ziarah adalah hadis. Kita tak takut tambah. Bi'inillah dengan qada yang Allah izinkan. Lagu mana cara dia ziarah di alam barzah? Wallahu a'lam. Yang kita tahu ziarah dalam keadaan alam dunia kita tahu. Pasal kita lalu dah. Hak alam gaib terhenti atas tanah. Sekadar datang nah, mereka menziarahi. Takat tu kita cakap. Tak payah tambah-tambah. Betul tak? Itu orang beriman. Apatah lagi di akhirat. 7 orang anak Nabi kita akan jumpa belaka. Para sahabat umur siapa nak pergi? Umur Sayyidina Abu Bakar, umur Sayyidina Uthman, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, rumah Salman Al-Farisi, habis boleh pergi jalan belaka. Mula-mula kita pakat pergi rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi. Dalam syurga orang beriman pergi ziarah Rasulullah. Seronok Nabi. Faham? Zaman sahabat lama Nabi dulu, orang dengar Nabi akhir zaman ni bangun ni, latih Nabi Muhammad lah. Dari Yaman jalan kaki mari nak tengok. Dah pegang tak pun nak tengok dari jauh tak apa dah. Nabi imam dia kuat. Dari Syam, dari Syria, mari jalan kaki dia. Hak ada hitih naik unta. Tak ada hak komah sikit naik kuda, naik keldar. Siapa yang ada unta zaman dulu, ni banyak lori band 2 tang. Body buku. Boleh bawa orang banyak. Siapa yang ada kuda zaman dulu, kalau ni itu kereta Toyota Yaris. Kalau zaman ni. Orang hak naik motor, learning kalau zaman dulu keldar. Hak telinga panjang. Bunyi. Faham tak? Kalau tak ada piti ke keldar pun tak ada, jalan kaki. Jalan kaki. Jalan dari Yaman, jalan daripada Oman, jalan daripada Qatar nak pergi tengok Nabi. Kita bukan kata Nabi, YB sahut dah. Kalau boleh minum air dengan YB duduk belah. Rasa congek ada punggung. Padahal YB tuk sukuhong. Tak. Dan ini Nabi. Makhluk yang paling mulia yang Allah cipta, lebih mulia daripada malaikat, lebih mulia daripada langit dan bumi, lebih mulia daripada Arah, daripada Baitul Ma'mur, daripada Gunung Ganang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah hebat. Kita ziarah lagi. Boleh dengar Nabi-Nabi pergi rumah Nabi-Nabi dulu-dulu. Boleh pergi rumah Nabi Yusuf di akhirat ni. Nak pergi syaratnya selini kena taat kepada perintah agama. Nak taat Allah, taat Rasul. Boleh.
Tapi nak masuk surga tapi sembah berhala takkan boleh. Nampak tak? Dia masuk surga. Tapi sembah berhala tak boleh. Disebut bahawasanya umat ahli syurga akan berziarah rumah para nabi. Boleh pergi dengar Nabi Daud membaca kitab Zabur. Allah, suara Nabi Daud tak boleh tanding ya. Diriwayatkan bahawasanya bila Nabi Daud AS membaca kitab Zabur, wa ataina Dawud Zabura, kata Allah, kami berikan kepada Nabi Daud itu turunkan kitab bernama Zabur. Nabi Daud sedaknya suara dibaca kitab Zabur ni, burung jatuh. Burung kan dia kipas gini, ayak dia. Faham lagi? Sedaknya jadi galik dak nak kipas, jatuh tepuk. Faham lagi sedaknya suara. Kita akan dengar lagi. Dan suara yang paling sedap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan pergi rumah Nabi Yusuf. Bukan rumah Cik Yusuf. Rumah Nabi Yusuf alaihissalam. Abang Bunyamin. Anak Nabi Yaqub. Allah Rabbi, muka comel. Nabi Yusuf ni comelnya muka dia. Siapa ke apa benda Zulaikha ni, bini menteri, dia cerita habis ke orang. Kau berdating-dating tu dia khabar belaka. Oh, comel lelaki kerja rumah aku. Tak? Aku gerang berasa. Kawan-kawan Zulaikha kata, Allah, budak kerja gitu tak kira kok. Bang, tak apalah, mu mari rumah. Mari rumah bini-bini menteri, dia suruhlah koyok buah epah. Buah epah, pisah belaka. Mang, tengah koyok suruh Nabi Yusuf lalu ke depan. Tengok comel Nabi Yusuf, beradik bahang tangan. Keluar darah, tak sakit. Sebab apa? Dibius oleh kecantikan Nabi Yusuf. Darah meneleh, tak pedih. Dibius oleh comelnya muka Nabi Yusuf. Siapa dalam masjid ni, muka dia kalau orang tengok, macam kena bius. Dia bangun, aku nak tengok. Dia sekor. Faham lagi? Tu pun dapat jumpa cermin utuh. Faham lagi? Dia ramai sungguh Nabi Yusuf. Kau tengok muka dia macam kena dadah, macam kena ganja pak dapur. Faham lagi? Jadi sting. Macam ni. Kita ada muka gitu. Tak, tengok nak utuh. Tu pun berasa kesebat tu. Bang, cermin kata semak mo je. Padahal kena lebong di cermin pagi petang. Maka meninggallah Ummu Kalsum puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menangis dah anak dia mati. Nabi sebut an-naihah wan niyahah finnar. Suara menangis teriak ketika kematian dan teriakan itu sendiri isi neraka. Tiba-tiba bila anak Nabi mati, Nabi menangis. Sahabat pun mari tanya, ya Rasulullah, kami kalau menangis, Rasulullah kata masuk neraka. Tapi Rasulullah menangis tak apa pula. Sahabat mari komplain. Bang, kalau kita berigat main tegar gitu. Kena tarik lalu tahu dia. Dah sahabat ni tegar. Apa Rasulullah marah kami? Kami menangis, kata ahli neraka. Nabi nangis tak apa. Faham? Jadi rupanya yang Nabi larang itu ialah mengangkat suara. Faham? Bertepik melolong, koyok baju, kekal muka, terik sanggur rambut, ngejang kaki atas-atas, wah. Anak aku, laki aku ada. Tu. Itu panggil niyahah, berbiji sabak. Faham lagi? Itu dilaknat. Kalau ada gitu ketika orang mati suruh diam. Tak diam waktu turun bawah. Faham? Kerana apa? Perbuatan dia tu perbuatan jahiliah. Nabi tak nangis lagu tu. Nabi menangis sedih keluar air mata saja. Jadi Nabi kata mata mengeluarkan air adalah tanda kesedihan fitrah manusia. Tak ada masalah. Boleh menangis orang mati. Tak boleh mengangkat suara. Faham lagi? Biasanya kalau hok teriak kuat itu lelaki ke puang? Orang puang macam mak lah. Tapi bukan hak pecah rotang ni lah. Hok marah tu. Laki aku tak ada orang. Laki aku tak ada. Tapi dah 5 bulan ni kau datang.
Kenapa? Tengok pada laki aku 5 bulan nikah. Nikah pula tukang mandi mayat hari tu. Dah pakai awal lah tu dah. Gitulah kau puang dah. Tengok pada nangis lok lepa, dak nikah dah. Nang. Setia sampai ke dalam syurga. Nak 4 bulan dak dah naik upuk kubur. Nikah dah ke dah setara baruh. Nak orang lelaki gak setia, dak dah mati bini nikah pula. Bila mati maka dia usunglah ke tanah perkuburan memang. Kita tempat kita kena tanam. Lepas tu ambil daripada tanam, daripada sunnah nabi-nabi yang dahulu. Lepas tu nabi-nabi ni saling melengkapi. Syariat yang terakhir sebagai khatam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sebahagian amalan kita datang dari nabi-nabi yang dulu. Kalau haji daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Adam tu dia yang bangunkan Kaabah dalam riwayat. Dan antara Kaabah tu Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa 40 tahun sebut dalam hadis. Jarak dia tu. Itu yang dia nak sangat tu masjid tu. Padahal tak ada kena-mengena pun dengan agama Yahudi. Faham? Maka ketika katanya Abu Umamah Al-Bahili ketika diletakkan mayat ke dalam kubur. Ingat bila ada kematian 4 benda wajib. Kalau lain sunat ada harus ada. Bila berlaku kematian ni macam benda hidup kau. Dia akan ada berlaku benda yang wajib, ada berlaku benda yang sunat, ada yang harus. Macam kita hidup ni kan, ada yang wajib. Contohnya, kalau kita semayang, hukumnya wajib. Tapi kadang-kadang semayang tu dia jadi haram. Ada tak haram semayang? Ada, kau puang haid. Iza akbalatil haidah fada'is salah. Ya, bila datang haid, wajib tinggalkan solat. Jadi solat juga berdosa dia. Jadi hidup kita ni sebenarnya tak lari daripada hukum syarak. Kadang-kadang wajib, kadang-kadang sunat, kadang-kadang haram, kadang-kadang harus, kadang-kadang makruh. Itu hukum taklifi. Hukum syarak taklif kita tak boleh lari dari 5 tu. Macam baca bismillah, ada kala wajib, ada kala haram, ada kala sunat, ada kala harus, ada kala makruh. Bila makruh, dia nak isyak rokok, dia nak baca bismillah. Nampak? Gula isyak rokok dah, bismillah. Nampak? Makruh. Dia nak makan benda yang busuk, yang dimakruhkan memakan, tidak haram. Makruh. Bila harus baca bismillah? Dia duduk sajian nyanda tawakal, bismillahirrahmanirrahim. Harus. Faham? Harus itu bukan kata-kata yang dilontarkan. Memilih pembacaan bismillah ketika itu. Harus. Bila dia sebut, dapat pahala. Bila wajib? Dalam semayang wajib. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ayatun minal Fatihah. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat dari Fatihah. Jadi 7 ayat. Bila sunat baca Fatihah? Bila sunat baca bismillah? Nak makan? Siapa tak baca bismillah makan dengan setan. Nampak tak? Cikecok kita pergi kedai, tebuhlah mulut lalu dah ada bismillah. 4 ekor setan duduk depan makan. Nak? Kita tak berasa, rupanya 40 tahun dah makan dengan setan. Patut perangai macam setan. Nampak tak? Nabi kata siapa yang baca bismillah, siapa yang tak baca bismillah, syaitan makan bersamanya. Lepas tu kalau kita tengah makan, Nabi kata, teringat tak baca bismillah, dia pun kata bismillah fi awalihi wa akhirih. Dengan nama Allah awal dan akhir. Syaitan yang sudah makan bersama awal tadi, mutah semula makanan dia makan. Nampak ni bukan orang cerita Rasulullah. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun. Nabi tak cakap pakai otak macam kita. Wahyu yang diwahyukan. Tak. Nabi kata, Nabi nampak. Alam gaib Nabi nampak. Malaikat Nabi nampak, jin Nabi nampak, setan Nabi nampak, iblis Nabi nampak. Pasal apa? Pasal dia bukan manusia kaling-kaling. Dia cuma manusia seperti kamu, nisbah tabiat. Nampak? Qul innama ana basyarun mislukum. Hanya saja katakanlah, hanya saja aku ini manusia seperti kamu, bukan manusia biasa. Faham? Makna tabiat a'rad basyariah, perangai macam kamu.
Mu manusia makan, aku makan. Mu niaga, aku niaga. Mu bela kambing, aku bela kambing. Mu nikah, aku nikah. Mu demam, aku demam. Mu sakit gigi, aku sakit gigi. Kan manusia biasa. Faham? Nah? Tapi aku luar biasa. Yuha ilayya, luar biasa. Dan diwahyukan ke atas aku. Mu ada wahyu tau? Tak ada. Mu manusia biasa. Aku luar biasa. Faham? Yang dipilih oleh Allah. 4 perkara wajib. Begitu juga bila mati ada 4 benda wajib. Apa dia wajib? Ingat siapa mati? Mandi, kapang, semayang tanah. Okey? Dia panggil tajhizul mayit, penyediaan mayat. Mandi, kapang, semayang, tanah. 4 perkara ni wajib. Begitu juga ma yata'allaku biha. Perkara-perkara yang berkait dengan 4 ni juga, arba'ah ni wajib juga. Faham? Yang berkait dengan mandi, seperti nak cari air. Nak mandi itu wajib. Nak mandi, air tak ada. Kena pergi ambil air. Ambil air itu wajib. Faham tak ni? Nak ambil air tak boleh. Kena sambung paip. Baru siapa kat banyak. Sambung paip pula wajib. Ma la yatimul wajibu ila bihi fahuwa wajib. Ada kaedah pula. Tak sempurna kewajipan melainkan dengan dia. Dia turut terheret menjadi wajib. Kapang wajib. Semayang wajib. Dan tanam itu wajib. Dan selain daripada 4 yang wajib ini, ada yang sunat. Contoh meletakkan wangian kepada kain kapang, perasak kemiang. Kita marah perasak kemiang, tak boleh perasak kemiang. Jin korok. Budak ngaji kita adik. Jin dia tak gamuk. Banyak baca mastika. Budak baca kita adik. Syarah Muslim, Syarah Bukhari, Syarah Abu Daud. Sunat ukub. Nabi kata jamiru mautakum salasa. Hendaklah kamu kemiangkan mayat-mayat kamu itu 3 kali. Maksudnya letakkan asap yang berbau wangi, lalukan pada kain-kain kapangnya supaya berbau harum. Itu maksud dia. Faham tak lagi? Jadi kita nak guna bukhur boleh, nak guna gaharu boleh, nak guna candang boleh, nak guna kemiang boleh. Janji wangi. Kerana Nabi suka wangian. Sekarang kita tak guna bukhur dalam masjid. Kita semua ambil pure. Hukumnya sunat. Kerana maksud dia tu mendapat wangi. Ada yang sunat dalam bab kematian. Dan ada yang harus, yang kita boleh membuat pilihan. Contoh meletakkan batu nisan. Harus. Faham? Tak mau letak apa, nak letak pun boleh. Dan ada yang haram. Contoh membuat binaan. Kalau kubur itu tanah wakaf. Ingatlah kalau kematian letak di tanah wakaf mayat, jangan buat binaan. Kalau buat di tanah sendiri, makruh. Kalau tanah sabit, tanah wakaf haram. Lagu mana binaan? Ngaji kita bekoh. Ada yang dianggap binaan, ada yang tidak dianggap binaan. Kalau kita buat wakaf, tidak ditanam tiang, sebab orang ziarah mudah nak tuduh dari hujan dan panas, bukan binaan. Hukumnya harus. Kalau kita letak tanam tiang pun semua 4 dahak, buah dengan bing apa, hukum binaan, haram. Tapi kalau tanah kita sendiri, makruh. Kerana Nabi tak suka binaan pada kubur. Faham? Dah kubur tanah sendiri guna pula, tak faham? Dia dengar baik-baik. Bila kita nak tanam orang mati, tak wajib tanam di kubur orang ramai. Faham? Dalam syariat Islam boleh tanam di mana-mana, asalkan bukan tanah orang. Antaranya tanam dalam tanah kita. Faham lagi? Contohnya kalau suami mati. Faham lagi? Kau puang, suami mati. Ada ke suami tak belaka ni? Ada tak? Kadang-kadang suami mati dulu, kadang-kadang isteri mati dulu. Molek mu lah mati dulu. Faham lagi? Tapi kalau suami mati dulu, gurau tu tak mau ngatuk mata. Betul tak? Jadi cerah mata. Dengar apa? Kalau suami awak mati, awak nak tanam dalam tanah awak. Faham lagi? Molek. Mana tak tanam? Laku sini kat ni kubur. Gimana? Luar jalan kat masjid tu. Jauh kot lah awak lagi. Tak mau tanam di ni, nak tanam dekat rumah. Hukumnya harus. Cuma dalam undang-undang ulul amri kita, undang-undang pemerintah, kena minta surat ada kebenaran. Faham lagi? Dari syarat tak ada masalah dah. Tanah kita sendiri, faham?
Mana tanah dalam tanah kita sebelah rumah. Faham lagi? Kat tanah lapang tu buat kubur mak, kubur ayah. Nah, kalau apa suami mati, tanam kat rumah. Jadi bila kita tanam kat rumah, senang tak kita ziarah suami kita? Senang ziarah, turun nak jemur baju, nak tengok kubur lelaki. Kita pun jadi setia kat dia, tak nikah bila-bila. Betul tak? Nanti bersuami isteri semula dalam syurga. Tapi kalau bini kita mati, balik tangan jauh lah. Faham lagi? Nampak tak? Kalau kita nak bini baru. Nampak tak? Main nak tengok batu nisan dia, mau tak jadi nak nikah kita. Jadi tak pakai kawan lah. Dia ada batu nisan itu. Gitulah orang lelaki. Kalau bini mati, ada ke bini? Bini ada ke? Kalau bini mati, nikah tak? Jangan pelawak lah sejik. Itulah. Nampak tak? Jadi bila diletakkan di dalam kubur, pendek cerita pergi kepada hadis, Nabi membaca ayat Quran. Nabi kata guana, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Apa makna dia? Minha khalaqnakum, daripada minha dalam kitab-kitab tafsir minatin wa minal ardi, daripada tanah atau daripada bumi. Maksudnya daripada tanah kami jadikan kamu wahai mayat. Wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah kamu dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripada tanah juga kami akan keluarkan kamu pada kali yang lain, iaitu di akhirat selepas tiup sangkakala yang kedua. Ini ayat Quran ni. Raja tak dengar orang baca kubur? Bila ada orang mati, dia duduk kat kubur, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan ada lagi amalan setengahnya, dia mengambil tanah. Ini amalan sahabat. Dia ambil tanah, dia baca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dia bubuh di dalam liang. Faham? Itu asal daripada bacaan Rasulullah. Jangan kata bina'ah tumbuk dalam muka dia. Faham lagi? Ngaji tak dah baru ngaji kulit, faham bina'ah dah. Isi tak dah mengaji. Kerana itulah sunat kalau kita pergi kubur, nak teripang orang mati, kita baca. Masa orang nak letak tu, kita ikut amalan dalam hadis ni. Bila rawat turun orang jenazah, kanda-kanda lah, usung-usung lah. Jangan mayat sajalah bila waktu turun. Faham? Walamma wudi'at, ketika telah diletakkan. Faham lagi? Maknanya masa nak turun boleh, tengah nak waktu turun boleh, tengah letak dalam liang pun boleh. Kita duduk atas kubur tu, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kata lagu tu. Faham lagi? Dan afdal juga kalau kita ambil tanah masa kita baca, boleh baca satu raut. Ambil tanah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, letak di dalam liang. Dan boleh juga 3 kali. Tengok dalam kitab Asnal Matalib Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Alha yang dulu tahun abad ke-1000. Baca ambil satu raut tanah, minha khalaqnakum, letak dalam kubur. Ambil tanah yang kedua, wa fiha nu'idukum. Yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, letak. Jadi terjawab adalah kadang-kadang kita duduk jauh, kita tengok orang buat, dia baca pun dia. Dia tanya kawan dia hebat ustaz Facebook. Faham lagi? Dia kata baca dia kat tanah itu kubur. Baca doa iftitah. Jangan kawan tu. Allah barkabira. Alhamdulillah kabira balik awal. Abang bodoh. Bukan. Baca ayat ni daripada surah Taha. Okey? Dari surah Taha. Apa maknanya? Mengingatkan kejadian kita dan tempat kembali. Batu kita sejarah kena ingat, matlamat kena ingat. Sejarah hidup kita, matlamat hidup. Barulah kita selamat. Tidak konsep kamu pagi petang. Orang yang dah ingat sejarah. Dah ingat sejarah tu pagi petang joget. Islam bukan agama melarang konsert, tapi berdoa-doa lalu. Dia jadi haram.
Minha khalaqnakum. Apa makna Nabi baca lagu tu? Daripada tanah kami jadikan kamu. Sebelum dijadikan Nabi Adam AS, banyak dalam kitab-kitab hadis Allah perintahkan malaikat datang ke bumi. Masa tu bumi ada dah? Ada dah. Nah, menggenggam tanah-tanah berbagai-bagai ragam di bumi untuk diuli jadi Nabi Adam. Ada tanah ko, ada tanah merah, ada tanah bukit, ada tanah pasir, ada tanah kuning. Maka jadilah, kata Rasulullah, perangai dan tabiat manusia ini mengikut ragam tanah. Ada warna tubuhnya merah, ahmar Nabi kata. Ada abyad, ada putih. Nah, dan ada hitam aswad. Nah, dan ada lain daripada itu. Nah, ada kulit kuning dan sebagainya. Rupanya badan kita ni, warna badan ni, warna tanah. Esok pagi di belakang rumah, cakur-cakur sikit, tengok tanah, adu dengan lengang. Memang sama kali. Kalau tak sama, pergi bukit kan. Faham lagi? Kali kita bukit gelap, kita cerah kan, pergi lepas patah kan. Faham? Pasal tubuh kita warna tanah, bukan warna daun. Bukan warna pokok, bukan warna batu, warna tanah. Kerana sejarah asal kejadian kita, malaikat mari ke bumi, tak ada lagi manusia, genggam berbagai-bagai genggam. Qabat makna genggam, ambil tanah. Diuli, jadilah tok nyang kita yang pertama, Nabi Adam AS. Antum min Adam, kamu semua daripada Nabi Adam. Wa Adamu, dan Adam itu min turab, daripada tanah. Faham? Apa makna tanah? Supaya kita tidak rasa gong. Apa? Kerana tanah itu hina. Hina kerana tanah. Benda-benda tak balik, masuk waktu turun tanah. Kita balik di rumah, anak kita buat naik ring buruk kan, jumpa narok, buat naik tahu rumah. Kita kata, hei, waktu turun tanah, kotor-kotor. Faham lagi? Kerana apa? Kerana benda kotor, kena waktu turun tepat tak balik tanah. Mana kita ni asal kejadian, tidak ada kemuliaan tanah. Tiba-tiba bila jadi orang beri piti sikit, baru pakai main B, oh gong dah batuk. Faham lagi? Baru pakai Asia, tak mayang dah. Alah bengong. Faham lagi? Dah mayang, kali akhirat masuk surga, masuk neraka. Masuk neraka, ratu cantik dunia yang paling comel, hidung macam mata biru. Pipi bak pauh dilayang, kening bagai dilukis, leher jinjang putih telepu, tumit merah macam strawberry kemerah helm. Masuk neraka, uduh sepang. Mu dah masuk neraka, uduh dah. Kalau masuk, kau berat. Ratu cantik dunia masuk jadi uduh. Jangan tinggal solat. Kawan dia tidak boleh semayang pasal budak kosong. Baik asal semayang. Kita pun tergoda ke dia, tak semayang. Dua-dua ekor lah neraka lagi. Kosong tak ada peduli. Semayang dulu, jangan tinggal. Faham? Kemudian Nabi tambah lagi bismillah. Sunat. Dalam kitab-kitab fiqh sebut bismillah. Masa apa? Waktu turun. Itu pegang jenazah tu bismillah. Kerana apa? Kerana perbuatan yang tanpa bismillah tidak ada keberkatan. Ada satu hadis Nabi kata, kullu amrin zibalin la yubda'u fiha bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara perbuatan yang tidak ada larangan syarak, kita tak kata bismillah, faham? Maka tidak ada keberkatan. Bismillah. Wa fi sabilillah. Kemudian Nabi tambah lagi, dan pada jalan Allah. Itu sebenarnya merupakan doa. Atas jalan Allah. Kerana kita nak hidup ni atas jalan Allah. Nampak? Siapa yang hidup pada jalan Allah, dia akan mati pada jalan Allah. Hidup atas jalan tauruk, mati jalan tauruk. Bila mati kita di atas jalan Allah, bangkit atas jalan Allah. Batu Tok Imam kalau dia mati accident, Tok Imam bangun pada masyarakat Tok Imam, tidak jadi ahli bomba. Dia takkan bertukar. Al-Hafiz ahli Quran, dia akan bangun pada masyarakat ahli Quran. Dia tak jadi kaki snorkel. Faham lagi? Apa? Pasal manusia, dia macam mana dia mati, itulah keadaan dia bangun. Nampak? Yu'amsukul abdi yaumal qiyamati ala ma mata alaih atau kama qala, akan dibangkitkan setiap hamba pada hari kiamat di padang mahsyar atas lagu mana keadaan yang dia mati itu. Mati Melayu, bangun Melayu, tak jadi Kemboja. Mati Arab, bangun Arab, tak jadi Ukraine.
Mati untuk imam, bangun untuk imam. Tak jadi pemain bola sepak. Faham? Mati bahan lagu, bangun cek bahan lagu. Mulut ralik nak main bola, dapat ada pergi surah, dapat ada semayang. Dengar apa benda yang buat ralik tu, gatul tekuk mulut lagi. Dengar dengan kasut bola, dengan lap pelata, dengan puma apa, penuh tekuk. Dengan raket badminton, dengan tiago, eret penuh tekuk. Tapi kalau kita bersokong tak sampai lalai dari tuntutan akhirat, maka benda itu tidak ada di akhirat. Faham? Lepas tu main, jangan sampai lalai. Dah? Jadi sunatlah kita nak bukan saja nak letakkan mayat, sambut kedatangan Nabi manusia lahir ke dunia pun dengan menyebut nama-nama Allah. Nampak Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menjadikan segala-galanya. Mana matang manusia lahir je kita sebut nama Allah. Setiap panjang masa pagi petang sebut nama Allah. Mati pun sebut bismillah dengan nama Allah wa fi sabilillah dan pada jalan Allah. Akhir sekali ambil sebut wa ala millati Rasulillah, dan mudah-mudahan jenazah ini, mayat ini atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan lain go back early, balik awal. Faham lagi? Jalan Nabi kita saja selamat. Ikut orang lain tak ikut Nabi, anak Nabi larang kita canggah, tak dapat syurga. Siapa nak masuk syurga? Bukan ikut ustaz, ikut Nabi. Ustaz cuma sampaikan jalan Nabi. Dah ikut Nabi, masuk neraka, go to hell. Muagong, musultan, Perdana Menteri, Timalang, hak buang kek. Kau macam ahli parlimen, hak nak tanding parlimen, tak ada peduli siapa-siapa. Kita orang awam, orang kampung, faham? Ikut Nabi, masuk syurga. Dah ikut, masuk neraka. Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa taat kepada aku saja dapat masuk syurga. Wa man asani fahuwa aba. Orang yang tidak taat kepada aku, dia tidak akan masuk dalam syurga. Faham lagi? Jelas situ. Dah konsep bergoyang-goyang kepala ni. Lepas dak semayang dak apa. Nak. Perangai kera dan perangai babi. Tak baik kata kera gitu, babi gitu. Tak baik guna. Dan Nabi kata. Umat aku akhir zaman ini berlebih-lebihan dengan hiburan. Sehingga bila didendangkan lagu-lagu dan muzik, kepala mereka bergoyang-goyang belaka ni. Yu'zabu ala ru'usihim, kepala mereka bergoyang-goyang bil ma'azifi wal mughanniyat, dengan sebab muzik-muzik dan penyanyi-penyanyi yang sedang melaungkan nyanyian. Lepas tu Nabi doa kena yaghsifullahu bihumul arda, semoga negara itu terjadi gempa bumi. Wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir, semoga peminat-peminat yang sedang lara itu bertukar menjadi kera dan babi. Hadis Nabi. Faham lagi? Itu tak ada dengar hadis ni. Memang kamu tengok dalam Raja Lawak mana jumpa. Tengok kita hadis Nailul Autar, Imam Syaukani belakang kali sebut bab asyratus saah. Faham? Alamat kiamat, dekat nak kiamat. Batu kata Imam Syafi'i, muzik itu sikit-sikit, hiburan itu sikit-sikit. Faham? Banyak itu menumbuhkan nifak. Nah, tapi kita habis. Kita pandai. Nah, Allah lagi ya, tapi Nabi kata wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir, Allah akan menjadikan mereka itu kera dan babi. Ulama berkhilaf apa makna manusia yang lara ini jadi kera dan babi. Pendapat yang pertama, tukar jadi kera dengan babi sungguh macam zaman umat Yahudi yang dahulu. Tapi pendapat itu tidak ramai. Pendapat yang lebih ramai, yang lebih kuat, perangai bertukar, perangai kera, perangai babi. Faham lagi? Wallahu a'lam, mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat daripada hadis yang telah kita bacakan tadi. Sebelum kita menjawab persoalan, saya diwakilkan oleh pihak Masjid Kampung Pecah Rotan Batu Rakit melancarkan pungutan kutipan derma kali ini untuk banner surau Madrasah Al-Manar, anggaran kos 300,000 lebih. Bukan malam ni nak 300,000, tapi antaranya yang kita sedekahkan malam ini untuk kita jadikan sebagai kos pembinaan surau Madrasah Al-Manar. Petugas sila bangun, mereka akan menggunakan beg karung yang berwarna ungu seperti yang saya tunjukkan ini untuk memungut derma.
Bagi yang nak memberi sumbangan melalui online, bila-bila pun boleh. Kita letak nombor akaun Bank Islam 1306 2010 0201 80, ya. Dan nombor akaun bil TNB 2207 0953 3708 dalam Facebook, dalam YouTube dan TikTok kita. Tak alih dan tak buang dah. Cari Kuliah Masjid Pecah Kotak, bawah tu ada akaun. Ambil telefon, tekan Maybank to you, pindah RM100. Dalam duduk netang saja, PT pun pindah dalam akaun masjid. Pelan-pelan dik. Tak gaduh. Minta. Ropang ada kutip tak? Biar banyak sikit. Akak nak baca hadis. Kokong ijal RM5. Baik. Sambil-sambil kita memberi sumbangan derma kepada petugas, kita mula membaca soalan. Petugas kutip sampai selesai di luar-luar sana. Persoalan pertama, seorang mati pakai pendakap gigi sebelum ke bumi, perlu buang atau tidak pendakap giginya? Dia kata kalau mati seseorang, dia pakai pendakap gigi, pakai brace, kena buang tak? Jawab ulama, semua benda yang tidak mencedera dan menyakitkan mayat hendaklah dibuang, yang bukan daripada jasad. Contoh, dia pakai cincin, faham lagi? Boleh buang, buang. Dia pakai rata, buang ratanya. Dia pakai subang, buang subangnya. Dia pakai pendakap gigi, buang pendakap giginya. Tetapi jika menyakitkan mayat, contoh gigi yang ditanam di dalam gusi, kalau ditarik menyakitkan mayat, tak boleh buang. Kerana Nabi melarang mengasari mayat. Faham lagi? Buang belaka rupanya kita ni. Buang belaka. Buat apa? Balik kepada fitrah asal. Apa fitrah kita? Fuqara. Papa kedana. Ya ayuhan nas antumul fuqara. Bukan antuma. Antum. Dengan jamak. Mus kema. Basak terai belaka. Dalil basak terai. Beranak telanjang. Mati telanjang. Bangun akhirat telanjang. Telanjang tu bukan makna set. Telanjang tu makna papa kedana tak ada harta. Faham lagi? Siapa sini beranak pakai baju kok? Repah Messi tengok. Faham lagi? Puing belaka. Tok Imam kote-kote. Faham tak? Tok Bila pun puing Angry Bird. Faham? Pasal apa? Miskin beranak. Mati ditelanjangkan balik. Akhirat yusyarun nasu yaumal qiyamati uryana al hadis. Nabi kata akan dibangun, dihimpunkan manusia pada padang mahsyar, lanyah bokeh habis. Nampak? Lanyah apa kat ni? Bangun ni. JKK lanjang. Ustaz lanjang, Tok Imam lanjang, Tok Siok lanjang. Mu tengok aku tengok aku. Kiu. Mana lagi? Lanjang. Soalan seterusnya, kita ada tanah milik kerajaan, geram tak boleh lagi, kita jual tanah itu pada orang lain. Duit itu kita guna untuk keperluan kita. Apakah hukum guna duit hasil jual tanah itu? Baik, tanah dia jual, tanah dia, tapi hak kerajaan ni aku tak faham. Tanah siapa benarnya? Kalau tanah kerajaan boleh jual ke tak? Tak boleh jual. Nampak? Tak boleh jual. Mana boleh jual? Tak boleh. Tapi kalau hasil atas tanah kerajaan boleh jual. Tanah kerajaan, tanah bukit dia nanam, boleh jual. Bukit tu tak boleh jual hak orang. Dia beli dah tanah tu atau dia mohon dengan kerajaan. Kerajaan sudah luluskan jadi milik dia, cuma surat tak sah lagi. Tu sah lagi syarak. Masa solat subuh saya dah ingat baca kunut terus turun sujud. Adakah perlu bangun semula untuk baca doa kunut? Bagus soalan ni. Sebelum tu kita kena faham apa hukum baca kunut dalam solat subuh. Hukumnya sunat. Sunat ringan atau berat? Sunat berat. Sunat ab'ad. Dia sunat ada dua, sunat hai'ah, sunat ringan. Macam baca doa iftitah, sunat ringan. Sunat ab'ad ni kalau kita tertinggal sunat, kita sujud sahwi untuk menampung kekurangan yang hilang itu. Faham?
Jadi sengaja kita tak membaca kunut, tidak merosakkan salat kerana kaedah dan ataupun kedudukannya sunat. Yang tak boleh kita tinggal rosak semayang adalah rukun. Kerana makna rukun ma yatawaqqafu 'ala sihhatus syai', perkara yang terhenti atas sah suatu. Faham? Tak ada dia tak sah. Jadi baca kunut bukan rukun, sunat. Jadi kalau kita tertinggal, patut kita baca kunut, Allahumma hadini fiman hadait, tiba-tiba kita terlupa, kita turun sujud. Maka jawab ulama-ulama, ada dalam kitab-kitab fiqh, Iqna' ada, Sabilal Muhtadin, kitab Jawi ada. Kita turun tu kalau sudah sampai tempat sujud, mana sudah sampai dahi ke bumi, mana sudah sujud, tak boleh lagi naik. Tak boleh lagi naik. Kerana apa? Kerana kita sudah berpindah rukun. Allahu Akbar, sujud dah, baru teringat tak baca kunut, dah boleh naik. Yang boleh naik ialah belum lagi sujud. Faham lagi? Allahu Akbar, dah nak letak dahi, tangan letak dah, dahi dah letak lagi. Teringat tak baca kunut, baca, dia naik balik, baca boleh. Dan sekarang sujud sahwi, kerana banyak turunnya. Kalau baru nak gerak Allah, dah rokok lagi, dah belum separuh lagi turun, teringat baca kunut, bangun semula, boleh. Dan tidak sunat sujud sahwi kerana sedikit saja pergerakan, terlajaknya sedikit. Faham lagi? Yang tak boleh naik semula sudah sampai 7 anggota di bumi. Faham? Dan kalau kita naik semula jadi guna, sujud dah naik semula. Kalau kita semayang sendirian atau jadi imam, batal solat. Semayang seorang, sujud dah, naik mula baca kunut, batal. Yang kena naik semula ialah meninggalkan rukun. Bila kita sujud, teringat yang kita belum rokok, barulah wajib naik semula. Kerana meninggalkan rukun menyebabkan rukun yang selepas tidak sah. Syarat nak sah sujud mesti sah iktidal. Nak sah iktidal kena sah rokok. Tiba-tiba tengah sujud teringat tak rokok lagi, pas Fatihah turun sujud lalu, mana boleh? Bangun berdiri dan rokok semula. Soalan seterusnya, hukum jaga mak ayah wajib atas laki-laki atau perempuan? Atas laki-laki selepas berkahwin, tidak atas perempuan lepas berkahwin. Okey, kita kahwin dah, abang, kakak pun kahwin dah. Kakak tidak wajib lagi jaga mak. Dia kena jaga suami dia. Adapun abang, adik laki-laki, bila lepas kahwin, wajib jaga lagi ibu bapa. Bila? Jika mereka perlukan penjagaan. Ingatlah, ibu bapa kita yang kaya bukan fakir miskin, sunat kita beri hadiah. Tapi kalau mereka miskin, wajib kita beri nafkah. Faham? Jangan nafkah bini je. Mak ayah kita kena beri nafkah kau. Faham? Kita duduk pencawatan ni ada piti dah 5,000 sebulan. Tapi kita terlupa nak beri ke mak kita, duduk dengung. Mak ayah kita hanya dapat 400 je 2 orang tu. Dia perlukan 500 lagi baru cukup belanja. Anak pencawatan ni wajib kena topak 500 riyal sebulan. Tak beri, berdosa. Faham? Buah sawit dimakan babi. Sisa buah kita kutik dan jual. Kilang proses. Bagaimana status makanan hasil buah sawit itu? Dalam kitab An-Najasatul Ma'fuwat, jika dimakan buah-buah oleh babi, maka boleh kita makan buah-buah yang tidak dimakan. Adapun buah yang telah dimakan, hendaklah kita basuh mengikut kaedah najis mughalladah. Maknanya kalau buah sawit ada 1000 butir atas standar, ada dimakan oleh babi, boleh lagi kita jual buah-buah yang tidak dimakan. Dan keadaan boleh jadi kena liu babi itu dimaafkan pada syarak. Tapi kalau jelas kita nak makan satu buah yang ada bekasnya kesan dan benda itu sunang dijaga, wajib kena basuh 7 kali. Faghsiluhu sab'a ulahunna biturab. Wajib basuh 7 kali, salah satu air tanah. Tapi boleh jadi kena sini, kena tak kena sini, boleh jadi kena babi di sini, tidak kena di sini, atas jalan atas lori pakai puka, dimaafkan. Faham? Toki saya beli tanah dengan kawan dia. Duit bayar habis dah. Toki saya dan kawan mati dah. Kawan toki tak ada anak.
sekarang ni anak cara kawan Toki tuntut semula tanah itu sebab tanah itu tidak tukar nama. Soalan saya, bolehkah saya nak pertahankan hak tanah itu? Baik. Dengar baik-baik. Kita beli tanah. Bila kita beli tanah, kita kena tukar nama undang-undang pemerintah. Bila kita sudah akad jual beli, undang-undang syarak. Saya belilah tanah ini dengan harga 100,000. Faham? Maka jadi hak kita dah. Tapi di segi pemerintah kena ada surat ditukar atas nama. Faham? Atas geran. Okey? Kena dua-dua ada. Jadi bila tak tukar lagi nama, milik siapa tanah? Kita sudah beli, saya belilah tanah ini harga 100,000. Katanya penjual, saya jual lah dengan harga tersebut. Dapat ada duit 100,000. Jadi milik siapa? Tanah milik siapa? Milik pembeli. Tapi kalau sekalipun sudah di segi syarat milik pembeli, jika masuk mahkamah, didakwa belum membayarnya, maka menang atas nama di atas geran. Jadi dalam soal ini, Toki awak sudah beli, ya sudah beli, sudah bayar, ya sudah bayar, milik Toki. Cucu tuang tanah minta semula, pada dia tahu dah sudah bayar, haram. Wajib dah kita pulang balik? Dah wajib dah pulang balik. Cuma bila berlaku tanakut perlawanan seperti ini, mahkamah akan minta bukti. Mana bukti awak sudah beli? Bila tidak ada bukti, bersumpah. Bila tidak bersumpah, balik pada tuang asal milik penjual. Faham? Kenapa? Mahkamah dia tak kira apa yang berlaku, kerana mahkamah tak adil. Mahkamah atas apa benda yang ada, untuk sebagai qarinah, burhan dan dalil. Nampak lagi? Betul, kadang-kadang Nabi kata, kalau aku memenangkan orang yang bukan hak, jangan ambil. Nabi sendiri kata, kalau aku beri menang padamu padahal bukan hak mong, atas kertas je menang mong, jangan makan tanah orang. Api neraka lagi. Faham? Jadi ada juga anak-anak dia tahu dah Toki dia jual gitu, tak tukar nama lagi, tapi jual dah. Ni kita main pakai, kalau ya boleh kita mula makan haram tu, habis sampai kiamat makan haram. Pasal kawan bayar dah. Banyak berlaku bila mati, orang bayar dah dia kata tak bayar lagi. Orang beli dah kata tak bayar lagi. Padahal baik beli dah. Faham? Jadi boleh mula barang. Boleh mula barang, makan haram. Masa muda dulu banyak tinggal mayang, sekarang dah habis lagi qada. Boleh tak saya buat solat sunat? Pendapat yang pertama tak boleh. Kena buat hak wajib dulu. Habis dah qada baru boleh buat sunat. Pendapat yang kedua, buat kedua-dua boleh. Jangan tinggal yang wajib, sunat-sunat juga, jangan sampai tak qada. Kerana padainallah ahaqu an yuqda, dalam Sahih Bukhari Nabi kata, maka hutang Allah berhak dibayar dahulu. Jadi sebaik boleh kita ambil pandangan yang kedua, kita qada sambil-sambil lakukan yang sunat. Faham lagi? Soalan seterusnya, boleh tak saya tak mau ikut mazhab, saya nak pakai Quran dan hadis terus? Boleh? Lagu mana syarat? Syaratnya mu kena hidup di zaman Nabi. Kena hidup di zaman Nabi. Zaman Nabi ada tak pakai mazhab? Tak ada. Kenapa? Kerana syarat itu jadi tuang punya agama Rasulullah masih hidup. Apa-apa masalah turun wahyu. Apa-apa masalah Nabi akan keluarkan pandangan. Semua pandangan Nabi berlandaskan Al-Quran. Quran itu jadi basic, taksis dengan hadis. Bila Nabi sudah wafat, terjadilah mazhab. Faham lagi? Jadi dia tak mau ikut mazhab, boleh tak? Tak boleh. Boleh tak mengundur semula duduk zaman Nabi? Tak boleh. Mazhab bila bermula? Zaman sahabat. Faham lagi? Sebab tu kalau kita mengaji fiqh, bukan ngaji musalli, bukan mesti Hidayatul Sibihan. Kalau kita ngaji fiqh, rupanya mazhab ni bukan zaman mazhab Imam Syafi'i. Tu kemudian dah. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali kemudian. Faham? Zaman sahabat. Lepas tu kita akan dengar mazhab Abu Bakar, mazhab Ibnu Umar, mazhab Sayyidina Umar, mazhab Aisyah, mazhab Ibnu Abbas. Apa makna mazhab? Pandangan-pandangan yang berbeza di kalangan sahabat. Dalam masalah zakat, ada masalah pandangan berbeza. Sayyidina Abu Bakar pandangan hak wajib, Sayyidina Umar berkatakan tidak wajib. Lepas tu kita tengok kitab fiqh besar-besar. Tengok, baca kitab Majmu',
Baca kitab Mughni Ibnu Qudamah, kita akan jumpa pandangan-pandangan sahabat. Dia tak khabar lagi Syafi'i, Hanafi, Hanbali, sahabat dulu. Nah, sahabat yang berkata haram, sekian nama sahabat. Sahabat yang berkata tidak haram, gini pula. Itu pandangan yang berbeza. Faham tak lagi? Jadi kita hidup ni kena ikut pandangan ulama'. Boleh dah nak terjemah Quran seperti mana Imam Syafi'i? Boleh tak? Tak boleh. Ikut pandangan ulama'. Okey? Kita tak mau beli kereta hak buat dah, kita nak buat diri. Boleh dah buat kereta. Faham lagi? Beli hak jual lah, senang. Okey? Nampak? Jadi susah ilmu. Nak? Soalan seterusnya, kita anjurkan satu pertandingan pakai yuran, hadiah dia bukan dari hasil yuran. Yuran itu untuk keuntungan pihak penganjur. Apakah hukum ambil keuntungan itu? Boleh. Yang tak boleh daripada yuran itu, duit daripada peserta menjadi rebutan balik daripada peserta juga. Pakat bayar 100 orang yuran ngai, atas 100 itu dapat 1000 orang 100,000 kutipan. Ambil 40,000 buat hadiah rebutan. Maka kita bernasib baik dapat ikan kakak putih 8 kilo. Bayar 100, boleh 10,000. Ambil mana lagi 9,900? Duit peserta yang tidak bernasib baik. Itulah judi namanya. Faham tak lagi? Yang tak bernasib baik, hilang 100 ya. Yang bernasib baik, boleh ikan keli 3,5 kilo, keli apa? Bayar 100 boleh 5,000. Ambil 2 lagi, padahal bayar 100. Pahala 4,900. Duit orang kalah dan menang itu, bernasib baik dapat harta orang. Tak nasib baik, harta kita diambil orang. Itulah judi namanya. Faham tak lagi? Jadi kalau kita yang buat pertandingan, nak kita kenakan yuran. Yuran itu kita bayar sewa bandara, bayar permit, bayar sewa patah, upah budak-budak jaga kutik sampah dan sebagainya. Tak ada masalah. Ambil keuntungan. Faham? Lepas kita buat hubungan dengan isteri, tiba-tiba hujan lebat. Boleh tak kita mandi wajib, mandi hujan? Ada orang tanya gini. Lek pecah hutang. Apa dia tanya, cikgu Mam? Ada kerjaan cikgu. Baik, dia kata lepas buat hubungan dengan isteri. Faham tak benda hubungan? Faham tak? Tak terang pun faham? Kalau bak ke ni tak terang, faham? Kalau sifat 20 takkan nak terang, tak faham. Tak? Baik, dia bila berlaku hubungan suami isteri panggil jima'. Okey? Bahasa kita sanggama. Nah, ayat viral jima'. Maka berlaku hadas besar. Izal taqal kita nani faqad wajabal ghuslu, hadis kata. Apabila berlakulah pertemuan suami isteri, wajib mandi. Ya in kuntum junuban fatahharu, dan jika adalah kamu itu junub wajib mandi. Faham? Boleh tak mandi hujan? Nak mandi junub, laki-laki perempuan kena ada syarat dia. Syarat sah mandi dengan air yang tahir wa mutahhir. Air mutlak namanya. Faham? Air tahir suci, wa mutahhir boleh buat bersuci. Waktu korek dia sebut. Faham tak? Ibn Qasim kata. Tahir wa mutahhir, air mutlak. Air mutlak dia apa? Air mutlak ini yang pertama air hujan. Wa anzala minas samaa'i ma'a, dan kami turunkan daripada langit itu dan telah menurunkan Allah daripada langit akan air hujan. Faham lagi? Air hujan tu benda? Air dari langit tu lah. Asal air kita ni air hujan tu lah. Faham? Daripada air hujan tu lah. Wa anzalna minas samaa'i ma'a, dan kami turunkan daripada langit akan hujan. Langit itu kalau kita buka kitab tafsir, maksudnya daripada awan. Okey? Awan yang mendung yang ada air, Allah jadikan pusingan kita rantai menurunkan. Jadi air ini daripada awan turun, daripada bawah naik diresap balik ke atas. Hak mana dulu? Air hujan dulu. Kadang asal bumi ini tidak ada laut, tidak ada sungai, tidak ada tasik, tak ada parit, tak ada kolam, tak ada paya. Faham? Maka Allah turunkan air daripada langit. Maka jadilah apa yang ada, takungan air. Kalau takungan itu besar, namanya laut. Kalau takungan itu kecil, namanya kolam. Tasik.
Kecil lagi dari tasik, namanya kolam. Kecil lagi, qoloh. Kalau jenis panjang, namanya sungai. Kalau sepik, panjang, namanya parit. Kalau masuk dalam bumi, air mata air mineral dan sebagainya. Semua asal wa anzalna minas sama, kami turunkan daripada langit mana hujan. Jadi mu tanya sini, mandi junub air hujan sah atau tidak? Sah lah. Liutahhirakum bi, supaya kamu bersuci dengannya jelas. Terjawab sudah. Dah. Tapi syarat rata. Balik pada fiqh mandi. Apa makna mandi? Sailanul ma' ala jami'il badani biniyatin, meratakan air pada zahir badan sekaliannya dengan ada niat mandi. Maka kalau mandi hujan, rata sekalian tubuh ada niat, sah. Kita naik motor RZ, adab so. Faham lagi dak mandi junub lagi. Dengar depan panas, tengok dia ni hujan. Tak nak tepuh hujan. Ketepuk kona lagi kat masuk dalam jam saja aku mandi junub gitu. Faham? Rata siapa dia Bukit Bayung selesai dah mandi junub. Faham? Dengan syarat rata dan ada niat. Faham lagi? Apakah hukum lepas kita ambil wuduk kita isap rokok? Nampak? Batal tak wuduk isap rokok? Tak batal. Mu isap sejik tak batal lagi. Faham lagi? Tapi perbuatan itulah bodoh. Dia tidak batal. Ingatlah yang membatalkan wuduk 4 perkara. Pertama, khurujul syai' min sabilillah, ini keluar suatu dari kemaluan depan atau belakang, batal. Yang kedua, hilang akal. Sebab tidur, sebab pitang, sebab pesang, sebab kelak, sebab gila, batal. Yang ketiga, aula mastumun nisa, tersentuh kulit dengan perempuan dengan laki-laki yang bukan mahram, batal. Yang keempat, sentuh hingga ribet. Faham? Nabi kata man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa yang pegang yang ribetnya maka ambillah wudu. Faham? 4 ni sudahlah. Lain pada ni tak usah tanya, tak batal. Faham? Tiga 13 tahun lepas kita ambil barang orang, kita pakai sepala ni. Kita buat semayang. Mana tu Ustaz? Boleh atau tidak semayang kita itu? Baik. Dia ambil barang orang. Apa hukumnya? Hukum tak tahu. Kena tengok tuang dia. Ada kala ambil barang orang harus. Ada kala haram. Tuang dia wi ke tak? Tuang dia wi lah. Wi lah. Tak payah tanya. Harus. Faham? Yang boleh tanpa izin ini benda yang diwakafkan. Faham? Tu tak apa, tak payah izin. Tapi kalau barang orang boleh ke tak? Kita pergi rumah saing, kita nak pinjam kereta lap dia tak ada. Kita pakai ambil itu, boleh? Tak boleh barang orang. Tak boleh. Hukumnya haram. Ambil barang orang. Haram. Walaupun hantar balik, tak boleh. Ambil barang orang pinjam, tak boleh. Banyak benda kita salah. Pergi rumah orang makan. Dia pergi rumah orang yang makan. Tuan dia masuk. Lama dah hari. Masuk. Tuan dia pergi dapur, dia tengok ada kayu kamak muak. Baru nak unduk. Haram. Wajib kena berhati. Dia boleh makan, tuan dia kata makan baru boleh. Faham lagi? Lagi tuan dia kata jangan dah kata makan, sila makan, dah boleh makan. Nampak? Kita dah ke kayu kamak. Tak boleh dah, tak korok mu. Aku tahu anak aku balik kolor lagi. Faham lagi? Tak. Jadi kalau orang tak bagi guna, penggunaan itu jadi benda yang dilarang syarak. Maka kalau kita memakai semayang dengan benda yang haram, sebab tu dalam kitab-kitab fiqh syarat sah semayang. Dalam kitab-kitab tasawuf syarat diterima semayang kena ngaji belaka. Syarat diterima semayang, pakaian yang kita pakai itu, perhiasan yang kita bawa semayang mesti halal. Kalau haram, Allah tak terima semayang kita. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, la yaqbalullahu salata ahadikum fi jawfi haram. Allah tak terima semayang seorang kamu kalau makan harta haram. Nampak? Jadi tanya tuang dia dulu. Kalau wakaf tak apa, orang letak
Dan ni ada orang letak spek mata sejik, spek mata orang nak buat baca Quran, Orang letak minyak angin, betul tak? Orang letak piyah, orang letak telekong, tu dah yang minta. Faham? Tu uruhnya pakai guna buat sembahyang. Tapi jangan ambil balik. Faham? Hukumnya harus. Ada setengah. Dan ni ada ni, saya pergi dia Kuala Lumpur banyak, dia letak cermin mata. Orang dia jadi rabung dekat tu kan, nak baca tak nampak. Ada power dia tu 150, 200, 125, faham? Jadi orang ada buat spek boleh baca Quran. Tu semua tu wakaf untuk pinjam, dah yang minta. Dah ya telefon pengurusi nak tidur dia. Faham, nak pinjam spek. Dah ya, ambil spek pakai. Faham? Quran letak tu dak yang minta dengan pengurusi. Faham? Ambil baca. Tu tak yang minta. Tapi kalau Quran orang tak boleh. Cuma piyah tu kalau kita letak, dia letak piyah, bila sudah pakai dia akan lepo gitu. Tu tak betul. Orang letak molek-molek dia pergi lepo gitu. Faham? Ada setengah orang tu dia biar mari, dia kerja jabat, dia pergi sujud. Kalau bandar-bandar dia nak semayang, seluruh dalam dia kena air kecing. Dia buang dalam lepo pergi tu. Orang mari ke dia ingat piyah, ambil pakai. Tak lagi. Tak ada apa. Anjing kawan tu. Tengah mayang waktu pergi curi belakang tengok krokodil. Tapi bukan orang pecotan tu marah. Islam sekarang terancam di bawah atau di atas. Tak ada kira atas bawah. Kita kena bersama dengan Islam, makmum. Sentiasa bersama dengan Quran dan hadis, sentiasa bersama dengan alim ulama. Tak boleh bersama kafir, tak boleh dengan orang munafik, tak boleh dengan musuh-musuh Islam. Ketika Islam menang, kita bersama. Ketika Islam ditekan, kita di bawah bersama. Nabi sebut dalam sebuah hadis, ala inna rahal islami dairah haduru ma'al Islam. Jaga-jaga Islam itu dia berputar. Ada kala di atas, ada kala di bawah. Maka berputarlah kamu bersama Islam. Faham lagi? Ala inna sultana wal Qur'ana sataftariqan. Faham? Jaga-jaga. Pemerintah dengan Quran akan berlawan. Fakunu ma'al Quran. Maka kamu kena sentiasa bersama dengan Quran. Pemerintah ikut Quran, kita ikut pemerintah. Pemerintah tak ikut Quran, kita tinggalkan pemerintah. Ikut Quran juga. Faham? Baru selamat kita. Soalan seterusnya. Boleh tak seseorang itu minta maaf kesalahan ayah atau mak yang sudah meninggal? Tak boleh. Khabar tadi, syarat minta maaf, hendaklah mangsa itu hidup. Kalau sudah mati, tak boleh minta maaf. Kita katak dia, mati. Tak boleh minta maaf. Bila boleh minta maaf? Syarat dia, mangsa mesti hidup. Jadi kalau sudah mati, kena tunggu dia hidup semula di padang mahsyar. Maknanya siapa yang melakukan kejahatan kepada orang yang telah mati, kesnya tidak akan selesai melainkan di padang mahsyar nanti. Allah akan panggil balik orang yang memukul dan yang kena pukul. Allah akan tanya halal atau tidak. Bila dihalalkan, maka selamatlah kita. Bila tak halal, wajib kita kena bayar samannya. Samannya bukan duit, dengan pahala. Nampak? Bolehkah kita bertawasul dengan amal soleh kita? Minta kita dijauhkan oleh Allah SWT. Baik, dengar baik-baik. Tawasul ini termasuk dalam bab doa. Ada tawasul yang dibolehkan, ada tawasul yang tidak dibolehkan. Faham lagi? Apa makna tawasul? Tawasul ini ialah kita berdoa dengan ada perantaraan. Itu panggil doa dengan tawasul. Ada doa secara langsung. Dua-dua ini dibolehkan di sisi ahli sunnah wal jamaah. Faham lagi? Ada orang kata tawasul tak betul, tak boleh, itu salah. Dengar baik-baik, tawasul boleh. Kita nak faham begini saja. Doa dia ada dua cara. Satu doa secara langsung dengan Allah, satu dengan perantaraan, namanya tawasul. Dua-dua ni harus. Contoh gini. Anak kita sakit, faham lagi? Anak kita sakit, kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, sembuhkanlah sakit anakku. Itu panggil berdoa secara langsung, tidak ada tawassul. Faham lagi? Itu biasa. Adapun tawassul ni begini, kita berdoa di kubur Nabi.
Kita berdoa di kubur wali Allah. Kita berdoa di kubur orang soleh. Contoh, ya Allah, ya Tuhanku, berkat Nabi-Mu yang disemadikan di sini, maka sembuhkanlah anakku. Itu panggil doa dengan tawasul. Tadi doa tak ada tawasul. Ya Allah, sembuhkanlah anakku. Doa ada tawasul. Ya Allah, berkat orang soleh ini, sembuhkanlah anakku. Berkat orang soleh ini, kamu ya Allah, sembuhkan anakku. Bukan orang soleh sembuhkan. Faham? Minta dengan Allah. Dua-dua boleh. Atau dulu kita ada tolong orang susah. Susah sungguh orang tu. Kita tolong sampai jadi senang dah ni. Tidak lagi susah. Faham lagi? Maka hari ni anak kita sakit. Kita boleh dua cara berdoa. Satu, secara langsung. Faham? Ya Allah, sembuhkanlah sakit anakku ini. Boleh. Okey. Cara kedua, tawasul. Ya Allah, jika sungguh aku dulu menolong seorang yang susah ikhlas kerana-Mu, sembuhkan penyakit anak aku ini. Itu harus. Itu bertawasul dengan amal baik yang kita buat dahulu. Faham? Kerana dalam Sahih Muslim, ada 3 orang Nabi cerita, dia berdoa, dia sebut amal soleh dulu-dulu. Faham lagi? Itu Sahih Muslim. Kalau tak jumpa dalam hadis tu, tak usah cakap bab tawasul. Okey? Tawasul yang dilarang, minta ngejing, minta dengan orang mati dan sebagainya. Minta ngejing. Tok. Dipanggil tok jing tu. Cucu nak tupang lalu, jangan kaca cucu. Faham lagi? Dia orang tua-tua, dia nak masuk hutang, dia sapa kat umbi pohon besar tu, dia kata, tok, cucu tupang lalu, jangan kaca cucu. Faham? Muncul pokok tu tak boleh cakap. Kalau pokok tu boleh cakap, pokok tu akan tanya balik, aku nikah bila kau tak kimu? Panggil aku tok. Sebab tak? Tak. Padahal Nabi besar bila nak masuk hutang, minta berlindung dengan Allah. A'udzubi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa min syarri syayatin. Tak, aku minta berlindung dengan kalimah Allah. Tapi doa dalam Sahih Muslim, 3 orang yang terperangkap dalam gua, dia berdoa, ya Allah, jika dulu aku melakukan amal soleh begini-begini, ikhlas, maka bukalah pintu gua. 3 orang berdoa, terbuka pintu gua. Daripada itulah boleh tawasul dengan amal soleh. Soalan satu sikit lagi. Apakah hukumnya seorang muslimat semayang pakai baju kurung saja? Jawabnya boleh. Baju kurung, baju lokak, baju apa boleh belaka. Syaratnya menutup aurat. Aurat perempuan dalam semayang, seluruh badan, melainkan muka dan 2 pergelangan tangan. Tapak tangan boleh nampak, belakang tangan boleh nampak. Gini. Dia pakai baju kurung, pakai tracksuit, pakai baju hujang pun boleh. Kacing kat lengan kat ni. Akak lengan tak jatuh. Kalau jatuh gini akak takbir, nampak lengan, tak sah semayang. Faham? Naklah dia akak, lengan tak jatuh. Kacing gitu. Faham lagi? Sah semayang. Baju kurung boleh, baju ke kurung kedah boleh, baju ikan duyung boleh. Faham lagi? Boleh belaka. Baju kelawar boleh, asal tutup aurat. Faham? Tak wajib pakai baju kurung kena gini. Puang pakai ketat, nampak betul badan, tak ada orang lelaki, semayang bagi puang saja, makruh, tidak haram. Semayangnya sah. Faham? Tapi tubik luar nampak dia orang lelaki, betul perut, betul perut, betul lutut, faham? Hukumnya haram. Okey? Jadi sebaiknya Nabi kata perempuan atau laki-laki memakai 2 lapis pakaian. Tok Imam pun molek pakai 2. Kalau pakai Tok Imam je ni pakai jubah ramai agak ni. Dia pakai jubah. Jubah tu putih, kalau hitam lain macam. Jubah putih, lepas tu pakai luar dalam. Luar dalam pula ada lubang. Faham lah, bila dia sujud nampak terang lubang. Orang belakang nampak menatang. Dia mahu tak putih luar dalam. Faham lagi? Buat kau molek sikit. Jangan jadi fitnah gitu. Pakailah seluar panjang belah dalam. Dah mau pakai jubah putih. Atau memakai kain pelekat. Faham? Air mani campur dengan air mazi masa keluar syahwat, macam mana? Terkena tilang atau pakaian, adakah basuh campur dengan pakaian lain? Jawabnya, yang kena air mani sunat basuh, yang terkena air mazi wajib basuh. Kerana mani suci, mazinya najis. Faham lagi? Dia ada 2 tu, air mula-mula keluar jenis tu air mazi najis.
Kena di katil, kena di tilang, kena di lembek, kena di kipas angin, kena di seluar, kena di baju, di kain pelekat, wajib basuh kalau nak sembahyang. Faham tak ke? Kerana najis. Ada pun air mani, najis ke tak? Dia tidak najis. Klimak keluar air lain pula. Air mani namanya. Hak keruh tu, hak jernih mula-mula, hak sedap tu, hak licin tu. Faham? Itu air mazi, najis. Kediam kali keluar air mani, hak jadi anak hak tu air mani suci. Dah air mani dia kena di lembek, kena air mani ke air mazi, itu soalan. Kena air mazi, basuh. Kena mani, sunat basuh. Dah dia capur tu, dak capur. Salah pelawak. Dia dak capur. Dia nak soal gini, air mani lalu tu kena dia air mazi, capur dengan air mazi, tubik duduk atas lembek, wajib basuh juga air mani. Pelawak. Kerana Tuhan jadi bila air mani mu keluar, walaupun laluan dia dekat dengan bertanah jalan dilalui oleh air mazi, tidak lekat pada air mani. Itu istimewanya kejadian manusia. Walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan kejadian Nabi Adam itu manusia. Air mani dia tu walaupun telah lalu pada saluran yang lalu air mazi, tidak lekat najis. Faham tak ke? Hak mana air mani tak wajib basuh, hak mana kena air mazi wajib basuh. Saya kerja kerajaan, isteri saya usahawan, berjaya. Kami hidup mewah atas rezeki duit isteri saya. Adakah terlepas kewajipan saya pada saya dari sudut rezeki dan wang? Kerana yang kaya adalah isteri saya, bukannya saya. Baik, dia kerja biasa makan gaji kerajaan, bini dia orang kaya, businessman. Jadi, tanggungjawab dia dengan wapak terlepas ke tak? Dengar baik-baik. Kalau kita sudah berkahwin, sudah dewasa, ibu bapa kita bukan miskin, tak wajib tanggung. Yang wajib kita keluar belanja, ibu bapa kita miskin. Faham lagi? Kita ada 4 beradik senang. Ibu bapa kita duduk kalau berang, tak cukup 500 sebulan. 400. Wajib 4 beradik ni keluar 100 orang. Wajib sampai kepada hak cukup hajat. Tapi kalau ibu bapa kita bukan orang miskin, orang biasa yang cukup makan, sunat saja kita beri hadiah, piti dan sebagainya. Tak wajib. Faham tak ke? Tapi kalau lah atas hasil bini, tak ada kaitan. Faham? Nak kira kaya miskin itu bukan atas bini, atas mu, suami. Bini mu kaya, mu miskin, terima zakat. Faham tak ke? Yang tak terima zakat tu ialah bini orang kaya. Dia miskin bini tu, laki dia kaya, tak boleh terima zakat. Laki dia wajib nafkah. Tapi kalau laki miskin, bini wajib tak nafkah? Tak wajib, maka boleh terima zakat. Soalan seterusnya, cukup pahala budak hari ke-7. Kalau kita cukup hari ke-7, boleh pahala ke tak? Boleh juga pahala. Atas hari tak ada pahala, atas cukup boleh pahala. Kerana dia 2 pahala. Cukup pahala sepahala ikut sunnah. Hari ke-7 itu pula ikut sunnah juga, 2 pahala. Cukup hari ke-7, pahala yang berasingan mustaqillah. Cukup pahala pula tak kira hari apa, pahala yang berasingan. Kan Nabi kata wa yuhlaku ra'suhu yauma sabihi, dan dicukur kepala bayi itu pada hari yang ke-7 lahirnya. Jadi 2 situ sunat. Cukur kepala sesunat, hari ke-7 sesunat. Mu boleh buat 2 pahala, boleh buat je, pahala. Faham? Tapi janganlah siapa besar dia kata 6 kepala. Faham lagi? Tani budak pun ramai kat budak. Hari budak 4 bulan, tani kau hari apa 4 bulan. Faham? Tani ni budak tu tak makan lagi. Tu tani, faham? Masukkan benda kurma tu ambil barakah. Nah, ikut Nabi tak? Ni dah kawan tu bahan Maggi 3-4 buku lagi. Lari tani. Tengok orang tani nak tani bodoh-bodoh. Faham? Tu dah berahi sangat dah. Bukan marah, tapi nampak sangat bodoh. Dah, kan tani yang baru beranak hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21 tu orang tani. 3 bulan hari budak. Gigi gitu gigi. Macam ikan talapia gigi. Faham lagi? Tani ke mana? Jadi tak tahu ke mana pandai buat anak je. Boleh tak kita mengaim menggunakan umpan hidup? Boleh. Jangan binatang yang haram bunuh je. Mana binatang haram bunuh? Katok. Wala taqtulud dafadi', jangan kamu bunuh katok. Tak boleh.
Dia makan hak dia tak apa. Kita buat upang hidup udang. Atau we makan ke ikan nak ngai kakak putih. Ambil udang hidup, sakut di ekor, bola air, boleh makanan dia. Ada tak larangan bunuh udang? Tak ada. Boleh. Apa pandangan ada orang yang menyamakan konsert yang maksiat dengan majlis lawat? Orang gila. Kalau dia siamang, dia tak akan samakan. Majlis lawat tak akan sama dengan majlis maksiat. Selawat ni tak usah kata majlis. Sekali selawat duduk atas umbinya, Allah ampun 10 dosa. Man salla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi bi'asyara. Barang siapa selawat aku sekali je, dak buat majlis besar pun, sekali je selawat, Allah selawat atasnya 10 kali. Mana dapat hasanah 10 kali, dapat keampunan dosa 10 dosa. Kalau ni orang munafik ramai. Orang jahil nak bercakap, ru'usan juhala, bapak-bapak jahil yang nak jadi ketua orang. Dia pergi kata konsep mungkar sama je dengan majlis selawat. Maknanya majlis selawat ni majlis maksiat juga. Orang ini bahaya. Dia sangat jahil. Jahil ini yang dia kata al-jahlu aqrabu ilal kufri. Kejahilan seperti inilah mendekatkan kepada jadi kafir, laknatullah. Soalan seterusnya, apakah hukum peternak binatang lepas ternakan mengganggu orang buang najis di jalan, masuk pagar rumah orang, buat kandang tak masuk? Baik, dengar baik-baik. Hukum kita lepas binatang ternakan, hukumnya harus. Kita boleh kubah 100 ekor, kita lepas harus. Yang tak boleh ialah memudaratkan orang lain. Kerana kaedah Islam kita la darara wala dirara. Tak boleh. Okey? Kita punya lembu 100 ekor ni tak mudarat. Dia kalau kita lepas, dia tubik pagi, balik petang. Dia akan berjalan di tepi, tak naik atas jalan. Hijau dia berjalan, merah dia akan berhenti. Kalau dia rasa nak sakit perut, dia balik perok ke kebun rumah dia. Lagi dan tak masuk. Kalau dia nak makan sayur-sayur, dia beli pasar. Maka hukumnya harus. Ni jenis tidur tengah jalan, jadi masuklah pagar rumah orang, jadi awak punah tanah nama orang, hukumnya haram, berdosa tuan lembu. Lembu tidak mukallaf, tidak berdosa. Tuan lembu. Dah kandang ada dak ubuh, higak tuan lembu, ubuh dalam kandang. Takat mana wajib belajar ilmu fiqh tauhid akhlak? Takat mana? Kalau dari ilmu fiqh, setakat kita sah melakukan amal yang diwajibkan atas harian kita. Kita diwajibkan tak wuduk dan mandi? Wajib. Maka sampai kita sah mandi kita, sampai kita faham kat mana sah wuduk kita, takat tu saja. Tak sampai kita boleh hurau begini-begini, jawab soalan dan sebagainya. Takat mana tauhid? Takat kita tidak lagi mensyirikkan Allah. Faham lagi? Takat mana dalam bab tasawuf? Supaya kita dapat membuang mana segala sifat-sifat yang Allah tidak suka di dalam hati kita. Soalan seterusnya, hukum sengaja meninggalkan semayang untuk qada, berdosa. Lepas masa semayang, meeting dulu. Kita akan qada nanti masuk waktu maghrib. Jawabnya, qada itu memang wajib, tapi meninggalkan itu dosa. Dosa kecil, dosa besar, dosa besar. Orang yang meninggalkan solat ada dua. Satu kaslah, yang kedua inada. Kaslah ni dia malas. Sekarang nanti bergarik qada. Maka dia mukmin asi. Faham? Dia tinggal bukan kata tak wajib, dia faham wajib, tapi bahan lara. Faham? Maka dia mukmin tapi dia darhaka kepada Allah. Mana berdosa situ? Soalan seterusnya, betulkah jika perempuan yang suci daripada haid waktu asar perlu qada juga solat zuhur? Betul. Hak ustaz duk ngajar tu betul dah. Itu pandangan yang muktamad dalam mazhab. Okey. Soalan seterusnya, kerana dia boleh jamak. Hilang tak pahala Jumaat kalau kita aminkan doa semasa khutbah? Ada ustaz dia kata kalau kita kata amin, tok khatib baca doa, hilang pahala Jumaat. Tu bukan ustaz, kuih tak. Lagi. Jenis copy paste ni. Beli CD, DVD, kitab-kitab fiqh, dah baca diri. Ni masalah. Yang kata menjadi apa benda ni sia-sia, yang menjadikan merosakkan pahala, ialah kita bercakap-cakap dengan manusia. Orang duk baca khutbah, kita duk buat, kita duk bercakap macam-macam hal. Ada bercakap atas motor, ada bercakap atas gerai, ada bercakap
Bega masjid cakap atas tangga itu tak? Hak tu menjadi meluputkan fadilat. Nah, pada Jumaat kita kurang. Bukan rosak Jumaat, tak juga. Kerana Allah suruh dengar. Yang dilarang bercakap dengan manusia, khitab dengan manusia. Amin ni bercakap dengan siapa? Cakap dengan Allah. Tidak dilarang. Amin ni benda makna Allahumma stajib lana. Ya Allah, perkenankan permintaan kami ini. Tu imam naik atas mimbar, dia kata Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah keampunanmu pada orang laki-laki Islam dan perempuan-perempuan yang Islam. Kita di bawah ni amin. Bukan kita cakap dengan orang. Ya Allah, perkenankanlah wala tughayyib raja'ana, janganlah sia-siakan harapan kami ini. Tak. Tak ada masalah tu kan bercakap bodoh tu. Lagi. Nah, nak diutak ngak odong. Jadi menyusah orang. Jadi fitnah pada orang. Dengar baik-baik. Bila khatib membaca khutbah, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Kita di bawah ini sunat kata amin, kata setengah ulama, dan kata setengah ulama harus. Dah ada khilaf. Pendapat pertama sunat, amin. Amin. Pendapat kedua harus. Kata amin pun boleh, tak kata pun boleh. Tapi mereka sepakat jika kata amin ialah perlahan. Tidak dikuat. Amin, amin, tidak perlahan. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Kita buat amin. Amin perlahan. Tidak beriuh rendah dengan amin. Itu sepakat ulama. Faham lagi? Kampung saya ada sebuah kubur lama yang tak digunakan berpuluh-puluh tahun dah. Sekarang ada kubur baru. Boleh tak kita buat permainan di atas kubur lama tu? Tak boleh. Yang boleh benda darurah saja. Kubur lama tak pakai dah 30-40 tahun dah orang tak pakai kubur tu. Dia buat tempat main dam tu. Dah boleh kubur. Yang boleh katanya ialah penggunaan yang perlu. Kalau tanah itu tanah wakaf, nak buat kubur yang baru boleh. Okey? Kubur yang baru boleh. Bila? Jika ditakdirkan sudah hancur mayatnya. Atau dah tanah itu bukan wakaf kubur, dijadikan masjid. Hukumnya boleh jika sudah binasa. Jangan buat tempat bermain, kerana itu bukan perkara hajat dalam agama. Peralatan lama masjid atau surau tidak digunakan, rosak, boleh tak kita beri pada orang atau kita buang barang itu? Dengar baik-baik orang pecah kotak. Jika ada satu peralatan yang tak boleh digunakan kerana kita nak buat yang baru contohnya, maka wajib kita guna untuk pembinaan yang baru jika boleh. Kalau tak guna, berdosa. Contoh, kita ada kolah lama pakai seluk gini, 100 tahun dah kolah. Okey? Tapi 6 orang saja boleh ambil uduk. Sedangkan ramai sekarang dok dang nak semayang. Nah, kita nak buat satu tempat ambil uduk, tak pakai kolah dah, pakai paip 20 paip. Okey, maka boleh kita rombok. Boleh rombok. Tapi bila kita rombok, kita pecahkan kolah tu, batu-batu itu menjadikan bin pula. Duduk dalam. Jadi tapak dan sebagainya. Selagi boleh guna, wajib guna. Dah tak boleh guna dah, baru tak apa. Ingat dah? Atau ada naku, ada pitikak, ada tubuh pintu baru, tiang dan sebagainya. Kita buang, nak masuk yang pembinaan baru. Kata ulama, wajib guna pula untuk pembinaan yang baru. Jika boleh. Jika tak boleh guna dah tubuh pintu untuk pembinaan baru atau latar tadi, hendaklah diberi pada masjid yang lain. Tak boleh beri ke surah orang. Turun martabat tak boleh. Wajib beri ke masjid lain tu. Jika ada masjid lain menerima, selesai masalah. Jika tidak ada lagi masjid yang boleh terima, baru boleh turun taraf beri kepada musalla surah. Lepas musalla, kalau tak ada boleh terima, baru boleh beri kepada ribat, pondok, madrasah, sekolah, rumah anak yatim, rumah orang-orang miskin. Jika tak ada juga tempat-tempat lagu tu boleh menerima benda-benda lama masjid tadi, baru boleh dijual pada orang yang nak, dan balik duit tadi kepada masjid yang baru tadi. Faham lagi? Maknanya tidak ada yang sia-sia. Kita tak pakai lelong gitu. Tok siap bahan api tu, nampak noja bahan lah papan latar 2 keping, habis makan api neraka belaka pagi petang. Nah, pada ada mengaji punya bahasa. Nah, jangan buat lagu tu.
Sah tak solat kalau berfikir ke arah lain? Jawabnya sah. Pahala? Pahala tak ada. Kerana tujuan solat, ingat Allah. Hakimi salata li zikri. Dirikan solat untuk ingat kepada aku. Nampak? Kita dah ingat. Jadi solat kita terlepas daripada tuntutan fardu di akhirat. Pahala? Tak ada. Cuma tidak diazab kerana meninggalkan solat. Faham lagi? Kerana ada niat mengerjakan amal. Nah, tapi mu nak dapat pangkat, nak mendekatkan diri pada Allah tak dapat. Imam Hanbali kata solat ni tempat ingat barang hilang. Lepas tu bila kita semayang, oh sini anak kucing motor. Teringat lalu dah. Lepas tu kalau siapa-siapa kali ingat hilang barang, ambil wuduk, semayang 2 rakaat. Kaki ingat. Faham? Apakah hukum kita pelihara burung dan kita kurung dia? Burung mana ni? Ada burung yang wajib kurung. Tu burung lain, rukuk-rukuk. Burung ni, Nabi dia berjalan-jalan, dia tengok budak-budak main burung. Anak burung jatuh, dia pakak pegang. Mu pegang burung, akhirnya jadi lembek anak burung. Nabi kata lepas. Budak-budak tambah, biar Nabi pun tak mau lepas. Budak-budak lalu Nabi beri duit dan Nabi lepas. Menunjukkan sunat kita bela burung dalam keadaan boleh terbang. Jadi kalau nak bela burung, biar boleh terbang. Contoh burung merpati, dia lepas. Betul tak? Atau burung lain, atau burung yang kita tak ada sarang tapi sarangnya besar, dia boleh terbang. Kerana kalau kita letak dalam tempat yang kecil, nak kata setengah ulama makruh, kata setengah ulama haram. Kita seksa dia. Kerana Allah jadikan dia terbang. Kita pergi kurung. Tapi kalau kita kurung sekejap, nak pergi tanding tu lain. Burung titik, dia beli 30,000 dinar ratiwak. Takkan nak lepas gitu, bahan orang. Jadi dia bola sarang besar boleh terbang. Bila nak pergi tanding, dia bola sarang kecil, hukumnya harus. Takkan nak pikul sarang besar, 5 pikul. Faham lagi? Nampak patah tiang pun. Jadi balik bola sarang besar. Jadi nak beli burung, bila benda tu boleh terbang. Nak beli ikan, biar akuarium dia besar, dia boleh. Maknanya kalau akuarium besar ni, biarlah ikan besar ni. Aku seronok dia. Jadi macam laut bagi dia. Ni akuarium besar ni, ikan macam tu ikan. Dia balik ikan kena konak sikit muka gitu. Sakok dinding. Kalau mu kena apa-apa. Jeng kita. Takut-takut menang kau orang tadi, berdosa kita. 40 tahun dulu seorang puan melahirkan anak luar nikah. Dan anaknya diberi pada orang lain. Anak dia tak dapat dikesan. Sekarang ni mak dia meninggal dunia. Ada tinggal harta. Rumah dah tanah. Nak buat mana harta yang tinggal oleh si mati itu? Dengar baik-baik. Orang kita tanya Nabi, ya Rasulullah, ada anak luar nikah. Guana kira anak luar nikah ni? Anak pak dia ke guana? Nabi kata, al-waladu lil firash. Anak itu bagi mak. Lepas tu anak luar nikah, anak zina, dia belah mak. Lepas tu beng mak. Betul asal beng mak hadis tu. Apa kena beng mak? Maryam binti Khatum. Mak dia Khatum. Tak boleh bin Ismail, tak boleh. Binti Ismail, faham? Maka nasab lagu mana? Mereka saling mewarisi. Kerana mereka nasab, keturunan. Okey? Kerana kalau mak tu mati, anak zina dapat bahagian anak perempuan. Sama macam anak perempuan lain. Okey? Kalau anak zina tu ada harta dan dia mati, mak zina tu dapat harta. Saling mewarisi. Yang tak mewarisi ikut pihak ayah tadi. Walaupun DNA dia. Faham lagi? Ayah tidak diiktiraf oleh agama. Faham? Jadi dalam kes awak ni, kena cari anak haram tadi, anak zina tadi, dan kena beri harta bahagian dia. Kalau separuh lah. Lebih lagi daripada itu, dia akan diberi hak dia. Apakah hukum hasad dengki orang yang menghantar sihir? Dengar baik-baik. Mengamalkan sihir ini haram, dosa besar. Yakin sihir itu seperti kuasa Allah? Kafir. Dia pergi ke tukang sihir. Dia nak tengok orang berubat sihir. Tapi dia tak buat. Orang lain buat. Dia nak tengok je. Dia tak mau cara. Nak pergi tengok. Nak ambil suasana je. 40 hari Tuhan tak terima semayang.
Nabi kata man atakahinan lam tuqbal salatuhu arba'ina yauma. Siapa pergi kepada tukang kahin. Kahin ni dua makna. Pertama orang melakukan sihir, yang kedua orang yang melakukan benda ni ramalan. Tak nasib. Allah tak terima semayangnya 40 hari. Kata Imam Nawawi wajib dia semayang 40 hari, cuma di akhirat tidak diazab atau meninggalkan solat. Dia tak kira meninggalkan solat, dia telah melakukan solat. Tapi solatnya itu tidak ada habuan di akhirat 40 hari. Tu belum percaya lagi. Iza in saddaqahu, dan jika dia sudah yakin dengan sihir itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia sudah kafir dengan Quran turun atas Nabi Muhammad. Nampak lagi? Dan kalau hasad pula, siapa yang hasad deki, amalan dia hangus. Boleh ke siapa? Boleh pada maksud orang yang dia deki. Kita sakit hati ke Cikgu Mang, deki ke dia, Cikgu Mang boleh pahala kita. Pahala haji kita, pahala zakat kita, pahala sedekah kita, pahala ngaji kita, pahala ngundi kita, boleh ke Cikgu Mang seorang. Kaya dia lagi. Dah lah dia besar gemuk. Kaya pula dia akhirat. Nampak lagi? Hangus. Jangan main-main. Kalau kita tengok punggung orang, puan tak angus pahala, boleh dosa. Tahu tak? Pergi KTCC, tengok, wow, power punggung. Wow. Dosa. Amalan tak apa, boleh dosa. Lagi. Tapi kalau hasad deki, apa amalan? Nabi kata, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hataba. Siapa yang ada hasad deki, hasad itu memakan amal soleh dia, pahala dia, seperti api memakan kayu-kayu yang kering. Soalan sikit lagi. Habis dah soalan. Habis dah. Siapa nak soalan lisan? 5 orang boleh bertanya. Dia. Kita semayang 9 suku. Dah. Ya? Pokoknya tidak putus mualah. Sambung balik Fatihah. Okey, kerana itu kerjaan semayang. Kalau yang tidak disuruh baru putus mualah. Okey? Sama-sama. Lagi soalan? Ya. Kalau saya belajar dekat KL, rumah saya kat sini. Dan bila saya belajar kat KL, dan saya cuti 3 hari contohnya. Saya cuti hari, saya boleh jamak tak kat rumah? Dia kalau rumah awak masih tempat tinggal, tak boleh jamak. Tapi kalau awak tak tinggal lah di sini, bermustating di KL dah, balik ziarah ibu bapa saja. Faham tak lagi? Okey? Barulah tak boleh jamak qasar kalau datang ziarah itu 3 hari atau kurang dari 3 hari. Tapi kalau awak ada 2 rumah, rumah kampung ada lagi, rumah pak kerja ada lagi, rumah kampung ada lagi, tempat tinggal awak juga, tempat belajar tempat tinggal awak juga, maka dua-dua tempat tinggal tak boleh jamak qasar. Okey? Sama. Lagi soalan. Muslimat? Siapa nak tanya lagi? Ya. Waalaikumsalam. Kita ambil air mayang tau. Lepas tu dah ambil air mayang apa, lepas tu kita jalan hijau Najib. Kita kena ambil air mayang baru mula ke ataupun Najib tu tak benda? tak hijau. Tak hijau. Tak orang tak atas wuduk. Kita ada wuduk dah, kita pijak dahi, wajib basuh kaki je kalau nak semayang. Dia pijak najis tidak membatalkan wuduk. Hak batal wuduk 4 perkara tadi saya sebut dah. Lain pada tu tak batal. Mu jatuhlah lubang tahi, orang curi tudung dia tu, mu jalan berlemok jatuhlah tu. Faham? Tak batal juga wuduk. Faham tak? Walaupun nampak mata saja. Wajib basuh saja. Okey? Lagi soalan. Sama-sama. Budak-budak mana lagi? Cepat. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau syarat nak kosa kena keluar mukim. Jadi aku masuk mukim kena keluar daerah ke? Syarat qada. Kosa. Qasa. Kosa. Okey. Kosa kena keluar mukim. Jadi aku masuk mukim. Mungkin nak tahu. Mukim keluar daerah ke keluar kampung? Kalau soalan apakah itu mukim? Mukim ini perhimpunan kampung. Daerah itu perhimpunan mukim.
Maknanya ada satu kampung. Okey, orang tak panggil mukim. Nampak? Satu kampung. Dia mukim ni 15 kampung contoh. 20 kampung, satu mukim. Faham lagi? Macam mukim apa? Mukim Maras contoh. Dia ada kampung-kampung pula. Kampung Ubi, kampung Nyor, kampung. Beberapa kampung, satu mukim. Beberapa mukim, satu daerah. Macam Kuala Neruk, beberapa mukim. Ada 15 mukim. Ada daerah 20 mukim di dalam. Ada daerah 9 mukim. Contoh. Dan beberapa daerah itu satu negeri. Faham lagi? Jadi paling besar negeri. Kecil lagi daerah. Kecil lagi mukim. Kecil lagi kampung. Kampung ini dikiaskan dengan taman pada tempat-tempat bandar. Bandar tak panggil kampung, panggil taman. Faham? Kalau kita naik kereta daripada KL, lalu cukup Parlimen, lalu cukup Damansara, Tubik ke Janduta, kita tanya, kampung tu? Ini dah kampung, ada kampung ni. Faham? Dipanggil taman ni. Ni taman Sentosa Ustaz, ni taman Warga. Ni taman ni. Faham? Nampak tak? Ini taman gitu. Jadi, dalam bab musafir, kalau kita keluar daripada mukim, baru boleh jamak qasar. Jika penggunaan mukim, walau bagaimanapun ada ulama fiqh tidak syarat mukim dengan kampung ni. Kampung sudah boleh. Kita duduk kampung dah. Ni kampung di sini. Pecah Watang. Kampung terdekat Darat Batu Akik luar tu kat Kubang. Jadi daripada orang Pecah Watang, dia pun keluar nak pergi KL. Nak pergi tengok bola. Dah contoh ni. Nak pergi KL, nak pergi Johor, nak pergi musafir. Dia pun naik motor, naik kereta sampai ke Darat Batu Akik kat Gubah tu, kat padang luar tu. Orang bang. Allahu Akbar. Boleh jamak qasar. Tubik kampung tu. Faham? Kalau nak tubik mukim pun boleh. Faham? Kalau di Arak dia padang pasir dia tak pakai mukim. Mukim ni kita je Nusantara. Arak ni dia panggil wadi. Ada wadi, ada air, lepas tu ada pokok-pokok, ada rumah-rumah. Keluar padang pasir. Keluar kat padang pasir, lepas pada pokok, boleh jamak qasar tu. Padahal rumah ni nampak lagi. Faham? Boleh juga dengan taman. Apa beza juga? Kita nak pakai pandangan mata. Ikhtilaf mereka ini memberi keringanan pada kita umat. Pandangan yang berbagai dari mazhab-mazhab tadi. Dan boleh ada juga ulama fiqh kata tak kira mukim, tak kira taman, kita berjalan sampai tempat yang orang tak kenal dah. Boleh jamak qasar. Contoh kita orang Pecah Watang, kita jalan kaki naik motor sampai dekat Simpang 3 Darat Batu Akik ya. Orang tak kenal, budak mana ya? Tak kenal. Boleh jamak qasar. Cuma saya tak boleh pakai kau ni, orang kenal, Pan Johor kenal ni. Jadi dah ada jamak semua. Selfie tak mau jumpa dengan moji-moji. Jadi ada pakai kau ni. Kita kena pakai hak kampung je. Wallahu a'lam. Lagi soalan lagi. Soalan terakhir dia. Ya. Kita beli satu barang tu. Satu barang tu separuh jual halal, separuh jual haram. Kan kita suci barang tu. Kita beli tanah. Separuh tu kita pakai duit halal, separuh lagi pakai duit haram. Kan kita suci tanah tu. Dia harta yang haram ni ada dua. Satu wajib dipulangkan, satu tak wajib pulang. Okey? Kalau harta yang wajib dipulangkan, kena rata balik. Boleh taubat je. Tapi kalau yang tak wajib pulang, tak apa, bertaubat. Dan boleh menggunakan harta itu di segi fiqh. Contoh dosa dengan Allah. Dia dulu orang Puang duduk KL. Orang Pecah Watang tapi duduk KL. Kerjanya penari tiang. Tahu tak penari tiang? Cikgu Mat tahu tak penari tiang? Baik no. Nampak tak? Nampak? Penari tiang faham tak? Dalam kelab malam orang Puang dia duduk dengar tengah tiang ni. Orang lelaki duduk keliling. Faham? Aku duduk pergi aku tengok dalam gambar. Knowledge kena tahu kau. Jadi dia duduk musing kat tiang tu lah. Kita bayar 40 riyal 50 riyal WBT dia. Suka tengok. Tapi tak pakai kena gini. Pakai 2 tir. Purung 2 tir buat kat dada. Termosa sekeping buat depan ni. Faham? Dia duduk belilik di tiang tu. Kita tu tengok. Faham? Dosa tu, dosa tak ambil harta orang. Dosa dengan Allah. Faham lagi?
Dia pun dapat kerja 5 tahun, beli rumah. Faham? Boleh beli rumah. Faham? Sekarang dia pergi dengar bertaubat. Alhamdulillah. Rumah dia tu boleh pakai. Okey? Allah Maha Pengampun. Tapi ada dosa, harta itu hak orang. Tak boleh pakai tu. Kena bayar balik. Faham tak lagi? Contoh dia curi motor RZ orang. Nampak? Dia curi RZ, nilainya 10,000. Faham tak lagi? Dia jual 10,000 tu, dia buat beli rumah. Okey? Kalau buat beli rumah, wajib kena cari tuang RZ, bayar atau balik motor tadi. Kalau dapat, tak dapat, bayar nilai. Tapi kalau dia pakai kat motor tu, maka hukumnya haram sampai mati. Jadi kena tengok dulu. Kalau dosa tu tak terlibat dengan hati orang, awak sudah bertaubat, fa amruhu ila Allah, maka selebihnya serah pada Allah. Allah ni wakan Allah Ghafurur Rahim. Allah Taala Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Insya-Allah semoga kita tak dapat faham banyak, faham sedikit pun sudah memadai untuk tazkirah pada malam ini. Terima kasih pada yang memberi sumbangan. Semoga pertemukan pada kali yang lain. Mohon maaf atas kekurangan. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rasulullah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.